Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita dapat bersua kembali bagi mengikuti kelas pendidikan Islam tingkatan 1 dalam bidang akhlak bertajuk Amanah Tonggak Kesejahteraan. Anak-anak semua sekarang bersama dengan Ustazah Tuti. Okay, sila bersedia dengan pen dan juga nota dan sila buka buku teks muka surat 167. Tenda pembelajaran pada hari ini ialah yang pertama, dapat menyatakan maksud amanah. Yang kedua, menyatakan dalil nakli tentang tuntutan bersifat amanah. Yang ketiga, menjelaskan kepentingan sifat amanah. Yang keempat, menerangkan cara-cara mengamalkan sifat amanah. Dan yang kelima, menghuraikan implikasi tidak amanah. Okay, apakah yang dimaksudkan dengan amanah? Dari segi bahasa, amanah bermaksud tunai janji. Dan dari segi istilah, amanah ialah setiap sesuatu yang dipertanggungjawabkan dalam urusan harta benda, kehormatan dan kerahsiaan. Dalil nakli tentang sifat amanah ialah Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa iza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adli. Surah An-Nisa ayat 58. Maksudnya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kamu supaya menunaikan segala amanah kepada ahli yang berhak menerimanya, dan apabila kamu memutuskan hukum antara manusia, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kamu menghukum secara adil. Dalil nakli yang seterusnya. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Addil amanata ila man i'tamanaka wa la tahunna man khanak. Maksudnya, Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tunaikanlah amanah kepada orang yang memberi kamu amanah dan jangan khianat kepada orang yang mengkhianatimu. Apakah kepentingan sifat amanah? Sifat amanah, kepentingannya terdapat 3 perkara. Antaranya ialah yang pertama, pengurusan baik dan lancar. Dengan adanya sifat amanah terhadap diri seseorang, sesuatu kualiti, pentadbiran ataupun organisasi dapat diuruskan dengan baik dan lebih sistematik. Yang kedua, sifat amanah. Kepentingan sifat amanah ialah dipercayai dan disenangi. Sebagai contoh, bagaimana peribadi yang terdapat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang amat dipercayai dan amat disenangi oleh orang di sekelilingnya, sehingga baginda digelar sebagai Al-Amin. Kepentingan sifat amanah yang seterusnya ialah tanda orang beriman. Kerana tidaklah sempurna iman seseorang yang tidak menjaga amanahnya. Kepentingan sifat amanah yang keempat ialah mudah untuk melintas titian as-sirat, di mana orang-orang yang beriman akan melaluinya seperti kedipan mata dan ada yang seperti kilat angin, burung, kuda yang baik dan unta. Maka merekalah yang selamat dan diselamatkan. Ada juga yang dicari-cari lalu dilepaskan dan ada pula yang terjatuh ke dalam neraka Jahannam. Na'udzubillahi min zalik. Apakah cara mengamalkan sifat amanah dan implikasi tidak amanah? Antaranya, cara terhadap diri ialah yang pertama, mematuhi suruhan dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, memelihara penampilan diri. Yang ketiga, berdisiplin dan mematuhi peraturan.
Dan yang keempat, bersungguh-sungguh dan rajin berusaha. Implikasi ataupun kesan tidak amanah terhadap diri antaranya ialah menjejaskan keimanan, mendapat kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, tidak dipercayai orang. Dan yang seterusnya adalah cara mengamalkan sifat amanah terhadap keluarga. Apakah caranya? Antaranya adalah taat kepada ibu bapa, menyayangi adik-beradik, memastikan ahli keluarga menunaikan perintah Allah, menegur kesilapan ahli keluarga, dan kesan sekiranya tidak amanah terhadap keluarga ialah mencemarkan nama baik keluarga, hubungan kekeluargaan menjadi rapuh, dibenci adik-beradik dan seterusnya menjadi anak yang derhaka. Kita lihat pula tentang cara mengamalkan sifat amanah terhadap masyarakat. Antaranya ialah menghormati jiran, guru, rakan dan orang lain. Melaksanakan amar makruf nahi mungkar. Menyertai aktiviti kemasyarakatan. Dan kesan tidak amanah terhadap masyarakat ialah berlakunya gejala sosial yang berleluasa, kehidupan masyarakat tidak aman dan ekonomi negara akan mundur. Okey, itu sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Semoga kita dapat berjumpa di lain masa. Jangan lupa untuk share dan subscribe channel Ustazah. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.